Kita yang hitam. Jadi macam mana? Jiwamu dipekerti, amal mulia bersatu teguh, sesama kita terus maju sentiasa. Terus berusaha menuju cita, ikhlas membantu, amalan kita hikmat diberi, di mana saja demi bangsa dan negara. Setia kepada jabatan, maju mencapai kecemerlangan, berkat bersatu usaha mulia untuk kejayaan bersama. Untuk berusaha, setiap kuasa taat setia, amanah bangsa sematkan jiwa, rajin usaha maju helikopter negara. Setia kepada jabatan, maju mencapai kecemerlangan, berkat bersatu usaha mulia untuk kejayaan bersama. Untuk berusaha, setiap masa taat setia, amanah bangsa sematkan jiwa, rajin usaha maju helikopter negara. Sematkan jiwa, rajin usaha maju helikopter negara. Para hadirin dipersilakan duduk. Dunia yang
Majlis mengucapkan terima kasih kepada pasukan kuaya Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Untuk makluman hadirin, pasukan kuaya Jabatan Akauntan Negara Malaysia diketuai oleh Encik Vignes Waran, anak lelaki Pelai Raman, dan dibimbing oleh Encik Muhammad Jumali bin Husin. Bunga melati, mekar di taman, mekar berkembang sebelum layu. 2015 kita tinggalkan, kini melangkah ke tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Datuk Haji Cik P bin Samsudin, Akauntan Negara Malaysia. Yang berusaha, Encik Saad bin Esa, Timbalan Akauntan Negara Korporat. Yang berusaha, Encik Muhammad Azmi bin Ali, Timbalan Akauntan Negara Operasi. Yang dihormati pengarah-pengarah bahagian, ketua-ketua akauntan kementerian dan seterusnya para pegawai serta warga Jabatan Akauntan Negara Malaysia sekalian. Selamat datang ke Majlis Perutusan Akauntan Negara Malaysia tahun 2016. Bagi merahmati majlis pada pagi ini, dijemput Encik Ismail Fahmi bin Abdul Manan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang berbahagia ini kami menadah tangan memanjatkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah, kerana dengan izin-Mu juga dapat kami berkumpul di sini sempurna Majlis Perutusan Akauntan Negara Malaysia tahun 2016. Ya Allah, di permulaan tahun baru ini kami memohon kehadrat-Mu ya Allah, perkenankanlah semua azam kami, ampunkanlah dosa kami, berikanlah kami petunjuk supaya kami sentiasa berada di jalan yang diredai. Kurniakanlah kami nikmat dan rahmat-Mu yang berterusan. Panjangkan usia kami dalam iman serta limpahi kami dengan rezeki yang berkat. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Jadikanlah majlis ini sebagai satu landasan untuk kami lebih cemerlang dan berkualiti. Satukan hati-hati kami, perkukuhkan persaudaraan dan persahabatan kami. Wujudkanlah kasih sayang dan permuafakatan antara kami. Berikanlah kami kekuatan akal fikiran, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan minda dan emosi, supaya dapat kami terus berbakti demi kemajuan organisasi, jabatan dan negara. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang diredai. Berkatilah perhimpunan kami ini serta hindarilah kami dari sebarang bencana agar majlis ini berjalan dengan sempurna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ismail Fahmi bin Abdul Manan atas bacaan doa tadi. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahun 2015 telah meninggalkan kita dengan 1000 kenangan. Oleh itu, dengan ini dikongsikan sorotan pencapaian dan aktiviti jabatan sepanjang tahun 2015.
Seterusnya, tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita mendengar amanat Tahun Baru 2016 daripada Yang Berbahagia Datuk Haji Cik P bin Samsudin, Akaunten Negara Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk untuk menyampaikan amanat perutusan sempena Tahun Baru 2016. Dengan hormatnya dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Salam sehati sejiwa. Terima kasih saudari pengacara majlis dan juga saudara pembaca doa tadi, saudara Fahmi, dan kumpulan choir yang telah menyampaikan 3 lagu tadi. Yang berusaha Encik Saad bin Isa, Timbalan Akaunten Negara Korporat. Yang berusaha Encik Muhammad Azmi bin Ali, Timbalan Akaunten Negara Operasi. Yang semati pengarah bahagian, ketua-ketua akaunten, pengarah-pengarah negeri dan cawangan Jabatan Akaunten Negara Malaysia, pegawai kanan, tuan-tuan dan puan-puan, semua warga Jabatan Akaunten Negara yang dikasihi sekalian. Pertama kali marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya serta rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini sempena Perutusan Akaunten Negara Malaysia bagi tahun 2016. Saya berharap agar semua warga JAN yang dapat menyaksikan yang berada dalam bilik ini dan yang dapat menyaksikan siaran secara langsung dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan seterusnya pada masa-masa tak akan datang. Untuk makluman yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, tanggal 5 Januari 2016 dari ini maka genaplah saya beserta dengan Tuan Timbalan Akaunten Negara Korporat dilantik menjadi Akaunten Negara dan Timbalan Negara Korporat secara setahun. Setahun. Banyak cabaran yang telah kita sama-sama hadapi sepanjang tahun 2015. Seperti tadi kita telah menyaksikan sedikit jemputan pencapaian yang telah kita capai sepanjang tahun 2015 dan ini ianya akan diteruskan dan kita berharap dapat meneruskan kecemerlangan yang telah kita tunjukkan dalam tahun 2015 dan kita panjangkan kepada tahun 2016 dan seterusnya. Seperti biasa, sepenata dengan kedatangan tahun baru 2016 ini, saya rasa tidak terlalu lewat saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada semua warga JAN, sama ada yang berada dalam dewan ini ataupun yang berada di luar sana yang sama-sama mengikuti majlis ini secara langsung di negeri dan cawangan. Saya akan mengambil kesempatan pada pagi ini untuk menyampaikan beberapa perkara sebagai peringatan kepada kita semua dan menjadikan panduan dalam kita merangka perancangan untuk dan pelaksanaan bagi tahun 2016. Sepatutnya kita mengadakan majlis seperti ini pada pagi semalam 4 hari bulan, tapi memandangkan pada hari
semalam 4 Januari telah diadakan mesyuarat yang pertama bagi ketua kementerian dan juga ketua perkhidmatan yang merupakan sejarah bagi penerimaan awam kerana diadakan pada hari pertama hari pertama kita mula tugas dalam tahun 2016. Di dalam mesyuarat ketua-ketua kementerian dan juga ketua perkhidmatan semalam, yang berkaitan si ketua sesuai negara telah mengingatkan kepada kita semua agar semua jabatan mengoptimalkan perbelanjaan dalam bajet 2016 dengan memastikan perbelanjaan benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan awam. Untuk makluman semua warga JAN, bajet pada tahun ini agak ketat dan kita perlu merancang perbelanjaan yang kita rancang dalam bajet itu dengan sebaik mungkin supaya kita dapat mengoptimalkan hasil daripada perbelanjaan tersebut. Jadi sebelum saya putuskan dengan amanat yang dikatakan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terlebih dahulu untuk mengucapkan tahniah kepada bahagian-bahagian yang telah mencapai kecemerlangan dan pengiktirafan. Yang pertama sekali, pada 16 Disember yang lepas, bahagian khidmat perunding melalui sistem perakanan luar negeri telah mendapat anugerah inovasi pengurusan kewangan tempat kedua. Jadi di dalam anugerah inovasi sektor awam Malaysia Aisyah 2015. Jadi tahniah kepada semua yang terlibat dalam membangun sistem bank SPLN. Jadi ini menjadikan satu pemangkin kepada kita untuk kita terus menjalankan kajian-kajian, membangun sistem yang dapat kita ketengahkan dan mendapat pengiktirafan daripada tertinggi daripada kerajaan Malaysia. Juga pada semalam telah diadakan majlis anugerah khas keselamatan perlindungan bagi tahun 2014, di mana yang telah disampaikan oleh yang berkaitan si Ketua Sekretariat Negara, di mana Jabatan Akuntan Negara Cawangan Negeri Perlis telah berjaya mendapat pengiktirafan 5 bintang. Di dalam pengiktirafan ini hanya 10 jabatan persekutuan negeri dan agensi telah diberi pengiktirafan 5 bintang. Jadi tahniah kepada Jan Perlis di atas kecemaran dan supaya ia menjadi ikutan kepada semua bahagian dan juga negeri-negeri dan cawangan JAN. Berbalik pada kecemerlangan tadi, saya ingin menyentuh pertama kali mengenai penutupan akaun dan penyediaan penyertaan kewangan persekutuan bagi tahun 2015. Saya ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga JAN di atas sumbangan, dedikasi dan komitmen yang diberikan dalam penyediaan penyertaan kewangan persekutuan bagi tahun 2014 sehingga kita mendapat sil eduk bersih yang telah diberikan oleh Ketua Audit Negara pada 22 Jun
2015 yang lalu. Seperti yang telah kita lihat tadi dalam pencapaian tadi, bagi tahun 2015, bagi tahun penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2014, kita telah menyiapkan penyata tersebut dengan awal, di mana telah ditandatangani oleh Yang Berkaitan si Ketua Siswa Pemudaan pada 25 Februari dan kita serah kepada pihak Ketua Audit Negara pada 27 Februari 2015. Jadi bagi tahun 2000 penyata kewangan tahun Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2016, tarikh akhir penyerahan kertas kerja sokongan bagi penyata kewangan Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2015 adalah telah ditetapkan pada 10 Februari 2016. Seterusnya penyata kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2015 ini akan diserahkan kepada Ketua Audit Negara bersama kertas kerja sokongan pada 26 Februari 2016. Sehubungan dengan itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dalam penyediaan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2015 dapat membuat perancangan dan persediaan yang teliti supaya kita dapat menyampaikan, menyerahkan penyata kewangan tersebut pada Ketua Audit Negara seperti kita tetapkan, iaitu pada 26 Februari 2016. Satu hari lebih awal pada tahun bagi penyata kewangan tahun 2014 Dan saya berharap kita dapat mengekalkan kecemerlangan sekali lagi dalam penyediaan penyata kewangan dan dengan harapan lebih berkualiti dan teguran-teguran pihak Ketua Negara dapat dikurangkan berbanding tahun 2014. Seterusnya kita berharaplah kita dapat memberi kerjasama kepada pihak Ketua Audit Negara dengan memberi maklum balas yang tepat dan tempoh yang ditetapkan oleh pihak Ketua Audit Negara. Saya yakin dengan kerjasama dan komitmen dan usaha gigih semua warga JAN, sasaran ini akan dapat dicapai dengan jayanya dan seterusnya kita dapat mengekalkan pencapaian cemerlang, iaitu memperolehi sijil audit bersih pada setahun bagi penyata kewangan Kerajaan Persekutuan, insya-Allah. Perkara kedua yang saya ingin sentuhkan ialah mengenai usaha padu ke arah pelaksanaan perakaman akruan menjelang 1 Januari 2017. Kita mempunyai masa hanya 1 tahun lagi untuk kita melaksanakan perakaman akruan, iaitu melaksanakan sistem 1JF MAS. Untuk tujuan ini, pihak projek perakaman akruan (PA) telah dipertanggungjawabkan bersama dengan PPTM, POPA dan bahagian-bahagian lain. Tidak tinggal juga bahagian-bahagian akaun kementerian, pengaparan negeri dan cawangan JAN untuk terus menggiatkan aktiviti pemantauan dan penyelarasan agar momentum dan progres pelaksanaan perakaman akruan dapat dikekalkan seperti mana dirancangkan. Jadual pelaksanaan perakaman pembangunan sistem dan persediaan Go Live 1JF MAS telah dikaji semula lanjutan daripada keputusan mesyuarat bersama Ketua Siswa Pemudaan pada 30 September yang lalu, di mana telah diputuskan kita melaksanakan 1JF MAS dan perakaman akruan mulai 1 Januari tahun 2017.
Jadi persediaan dan komitmen yang tinggi diperlukan bagi memastikan kesediaan pembangunan sistem yang lebih mantap dengan bilangan defek yang yang minima sepanjang penggunaan sistem untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada pengguna sistem. Inilah komitmen daripada semua bagi datuk, tuan-tuan perempuan, bagi kita menjayakan perancangan untuk melaksanakan sistem perakawanan Akrawan dan satu JFMAS yang kita tangguhkan sejak tahun 2015 lagi. Pembangunan dan pengujian sistem satu JFMAS iaitu UAT dijangka akan dapat diselesaikan dalam bulan Jun 2016. Selain pada UAT ini, aktiviti utama pengujian sistem termasuk PAT, Professional Acceptance Test, Performance Test dan 1JMAS Final Readiness Check yang akan diselesaikan pada bulan November 2016. Aktiviti migrasi data baki awal aset dan liability kerajaan juga merupakan salah satu dari persediaan ke arah Go Live 1JMAS. Dijangkakan pada bulan Mac tahun ini, aktiviti pembangunan 4 akan dilaksanakan sebagai persediaan migrasi data akhir bulan mulai migrasi data akhir mulai Oktober 2016 sehingga Februari 2017. Jadi aktiviti akan berterusan walaupun kita melaksanakan mulai 1 Januari 2017. Aktiviti pembangunan 4 akan menggunakan data cut off pada 31 Disember 2015 bagi data JFMAS dan non-JFMAS yang disediakan oleh bahagian JAN, Jabatan Angkatan Negara Malaysia, Kementerian dan JAN Negeri dan Cawangan. Timeline plan strategik latihan 1 JFMAS telah dijadualkan semula bagi memastikan aktiviti latihan kepada 1,000 trainer dan 50,000 expert and user dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkesan dengan penglibatan PTJ di semua kementerian, JAN Negeri dan Cawangan. Latihan 1JMAS dijangka akan dilaksanakan dari bulan Jun sehingga Disember 2016 secara berperingkat. Yang ketiganya bagi pemantapan latihan perakawanan sektor awam. Dalam usaha memastikan keberkesanan latihan yang dilaksanakan dan sentiasa berpananan dengan pasaran semasa, Institut Perakawanan Negara telah mengkaji semula kandungan latihan dan merancang melaksanakan sekurang-kurangnya 255 kursus yang mana akan melibatkan sekurang-kurangnya 7,000 penyertaan pegawai awam dalam tahun 2016. Sungguh pun berhadapan dengan tahun mencabar, IPN merancang mengukuhkan lagi kerjasama strategik dengan rakan kongsi sedia ada serta merancang jalinan kerjasama strategik baru dalam bidang perakawanan. Dengan peluang latihan yang diberikan oleh IPN adalah diharapkan seluruh warga Jabatan Ekonomi Negara akan memberi komitmen sepenuhnya dalam meningkatkan kompetensi diri masing-masing. Saya berharap agar kursus-kursus yang dianjurkan oleh IPN akan terus kekal relevan dan diminati oleh warga perkhidmatan perakawanan dan warga perkhidmatan awam amnya. Inovasi yang bersesuaian perlu dilakukan untuk menarik perhatian pegawai untuk mengikuti kursus-kursus yang diajukan oleh IPN. Untuk itu, warga JAN bolehlah mula memohon untuk mengikuti kursus-kursus yang
tawarkan melalui sekarang sehingga sepanjang tahun 2016. Yang keempatnya, saya ingin menyentuh mengenai pemantapan transformasi Jabatan Eksekutif Negara Malaysia menjelang pelaksanaan Perakaman Akruan 2017. Pada 28 dan 29 Disember yang lalu telah berlangsung mesyuarat pemantapan transformasi Jabatan Eksekutif Negara dan telah meluluskan perancangannya untuk dilaksanakan pada tahun 2017. Saya berharap dengan transformasi Jabatan Eksekutif Negara Malaysia yang telah dirancang dan dipersetujui ini, segala strategi dan perancangan yang telah jadual dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, bahagian akaun Kementerian Kewangan atau kita singkatannya BAMF telah dilantik sebagai usia untuk memantau dan memastikan transformasi dapat dilakukan seperti telah dipersetujui. Kita harus bersedia untuk mengubah cara bekerja, berminda positif dan melangkah ke hadapan agar Jabatan Eksekutif Negara sentiasa dinantikan dan diperlukan oleh semua pihak dalam perkhidmatan awam Malaysia. Sebenar dengan program selama masa ini, fungsi-fungsi dan bahagian-bahagian negeri-negeri dan cawangan, begitu juga fungsi-fungsi bagi bahagian akaun kementerian telah disemak semula dan dimantapkan supaya kita dapat mencapai kecemerlangan segi perkhidmatan kita di bawah perkhidmatan perakaunan sesuai dengan tagline kita, Excellent Accounting at Your Service. Untuk itu, selari dengan pemantapan transformasi JAN, prosedur-prosedur dan juga menu prosedur adalah kerja telah diperkemaskan dan akan dilaksanakan apabila ianya telah disiapkan kelak. Yang kelimanya mengenai pemantapan nilai integriti dan accountability warga JAN dan warga perakaunan di seluruh negara. Seperti mana kita sedia maklum bahawa segala maklumat kewangan yang diperakunkan oleh Jabatan Eksekutif Negara Malaysia adalah maklumat sulit dan rahsia. Ianya tidak boleh sama sekali didedahkan sewenang-wenangnya. Kita sedia maklum dalam tahun 2015 terdapat beberapa maklumat sulit yang telah diviralkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya berharap perkara ini tidak akan berulang dalam tahun 2016. Untuk itu, unit integriti dan bahagian pengusaha di dalam akan mengambil tindakan dan langkah-langkah yang sesuai untuk mengekang perkara ini dapat terus berlaku. Untuk makluman bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai hari tahun ini kita telah mewujudkan unit integriti yang akan memantau aktiviti-aktiviti dan juga yang melibatkan integriti dan sebagainya, termasuk tata tertib dan sebagainya. Untuk makluman yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pada masa ini pihak tertinggi perkhidmatan awam sedang giat untuk menjalankan task force bagi memastikan kaki tangan awam mematuhi waktu pejabat, terutamanya pada waktu pagi dan waktu rehat tengah hari. Pemantauan ini dijalankan terutama sekali di pusat-pusat pembeli belah, kantin, kafeteria dan sebagainya. Jadi saya sebagai Ketua Jabatan dan Ketua Perkhidmatan bagi Jabatan Eksekutif Negara Malaysia berharap dan menyuruh agar Ibu Datuk,
tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mematuhi peraturan waktu pejabat. Untuk itu, seperti saya sebut tadi, pengujudan dan pengisian pegawai di unit integriti JAN adalah tepat pada waktunya, di mana unit integriti Jabatan Akauntan Negara diberi tanggungjawab untuk melakukan pemantauan ke atas warga JAN. Tindakan tata tertib akan diambil ke atas pegawai-pegawai yang didapati tidak mematuhi peraturan waktu pejabat selaras dengan Perintah Am 5 Perintah Am Bab G waktu kerja dan lebih masa bagi tahun 1974. Jadi bersama-samalah kita mematuhi arahan Perintah Am ini ya. Selain daripada itu, warga JAN juga diingatkan supaya berhati-hati dalam mengendalikan dokumen-dokumen rasmi kerajaan agar tidak tersebar ke pihak yang tidak sepatutnya dan tidak di-viralkan. Kebocoran maklumat dan tindakan viralism ini dokumen ke pihak yang tidak sepatutnya ini boleh menimbulkan kekeliruan dan salah anggap terhadap keputusan kerajaan. Saya berharap Yang Baik Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dapat menjaga imej jabatan kita, Jabatan Akauntan Negara dan juga perkhidmatan kita, Perkhidmatan Perakaunan, agar reputasi dan nama baik jabatan dan perkhidmatan kita sentiasa dapat dipelihara, terutama kali dalam tanggungjawab kita yang diberi amanah untuk menjaga maklumat kewangan kerajaan persekutuan. Seterusnya saya ingin sentuh mengenai penambahbaikan skim perkhidmatan perakaunan. Yang Baik Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, skim perkhidmatan perakaunan juga perlu dikukuhkan selaras dengan perkembangan semasa dan semakin mendapat perhatian kerajaan. Bagi memastikan skim perkhidmatan perakaunan kekal relevan dengan kehendak semasa, JAN dan Jabatan Perkhidmatan Awam sedang dalam proses membuat penambahbaikan skim perkhidmatan perakaunan. Skim perakaunan yang ditambah ini dipercayai akan lebih baik dan berdaya saing bersesuaian dengan kedudukan perkhidmatan perakaunan sebagai perkhidmatan bidang profesional. Jadi sama-samalah kita tunggu perkeliling yang akan dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai penambahbaikan skim perkhidmatan awam, terutama yang melibatkan perkhidmatan perkaunan. Dengan pelaksanaan perkaunan akhruan yang dijadualkan pada tahun 2017 kelak, peranan kita pada perkhidmatan perkaunan akan menjadi lebih getir, lebih mencabar, di mana akan menjadikan perkhidmatan perkaunan serta awam sama setara dengan perkhidmatan perakaunan yang diberikan oleh sektor swasta. Persaingan ini akan memberi cabaran kepada kita, di mana peluang-peluang pada masa akan datang terbuka luas kepada pihak-pihak daripada sektor awam untuk memasuki perkhidmatan perakaunan kerajaan. Jadi kita berharap apa yang telah kita cadangkan kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam akan diterima oleh pihak kerajaan. Namun begitu, sesuai dengan penambahbaik skim perkhidmatan ini, saya mengajak semua warga JAN untuk kita menyediakan diri
kita dengan transformasi minda dan sebagainya, terutama sekali dalam kita meningkatkan kemahiran kita dalam ilmu perkawinan dan kewangan, supaya kita dapat bersaing dengan pihak luar, terutama sekali para accountant yang sedang berkhidmat di pihak sektor swasta, di mana peluang-peluang ini akan terbuka pada masa akan datang. Untuk itu, jalan terbaik pada kita ialah kita sendiri memantapkan diri kita sini ini dengan kelayakan-kelayakan yang diperlukan dan juga skill-skill yang tidak boleh dinafikan oleh pihak lain. Yang ketujuhnya, plan latihan, perancangan latihan ataupun training roadmap. Plan latihan atau training roadmap ini telah dirancangkan sebaik-baik untuk semua anggota perkhidmatan perakaunan dan juga anggota bukan gunasama latihan JAN. Aspek pendahan, penerapan, pembangunan dan peningkatan serta pengukuhan kompetensi bagi setiap peringkat jawatan telah diambil kira. Bagi tahun 2015, sebanyak 9 siri khusus di bawah program Training Roadmap telah disediakan dan telah dihadiri oleh 247 orang pegawai yang terdiri dari kumpulan pengurusan dan profesional. Beberapa kursus telah dirancangkan dalam tahun 2016 yang akan melibatkan accountant, penolong accountant dan pembantu accountant bagi memastikan warga JAN melalui pusingan latihan yang lengkap bagi meningkatkan kompetensi masing-masing. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan yang bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang maklum, tahap kompetensi pegawai merupakan salah satu kriteria penting yang digunakan dalam penentukan kenaikan pangkat seseorang pegawai. Sehubungan itu adalah menjadi tanggungjawab semua warga Jabatan Accountant Negara Malaysia dan juga semua anggota perkhidmatan perkawinan menghadiri dan mengikuti kursus yang telah ditetapkan. Namun begitu, warga JAN juga digalakkan untuk mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan kompetensi masing-masing, pengetahuan dan kemahiran secara tersendiri, dengan mencari peluang-peluang latihan yang disediakan sama ada oleh pihak latihan awam atau swasta, sama ada dalam bidang perakaunan ataupun lain-lain bidang yang berkaitan dengan tugas. Dan bagi para accountant yang belum menjadi ahli MIA, Institut Accountant Malaysia, saya berharap tuan-tuan dan perempuan yang telah cukup syarat 3 tahun berkhidmat pengalaman agar segera menjadi ahli MIA, kerana dengan perubahan penambahbaikan skill perkhidmatan kelak, faktor-faktor ini akan diambil kira dalam perkhidmatan kenaikan pangkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, pelaksanaan permohonan juruaudit dan penyelesaian syarikat melalui BLES. Jabatan Accountant Negara Malaysia sentiasa berusaha untuk memberi perkhidmatan yang terbaik selaku agensi yang diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan dan memantau kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat. Pada ketika ini terdapat 1,519 orang juruaudit dan 218 orang penyelesai masyarakat syarikat yang masih aktif memberi perkhidmatan pengauditan dan penggulungan syarikat. Sehubungan itu, bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada juruaudit dan penyelesai syarikat, Jabatan Accountant Negara dan unit
Penyelarasan Pelaksanaan atau SUJPM telah bekerjasama untuk membangunkan sistem yang membolehkan urusan kelulusan juru audit dan penyelesaian syarikat dijalankan secara online melalui portal BLES, Business Licensing Electronic Support System atau BLES. Melalui BLES, urusan permohonan kelulusan baharu serta pembaharuan kelulusan juru audit dan penyelesaian syarikat akan dijalankan secara atas talian sepenuhnya bermula daripada pengisian borang secara online oleh juru audit sehinggalah penerimaan bayaran secara e-payment. Penggunaan sistem BLES yang akan dilaksanakan mulai Februari 2016 ini dijangka dapat mempercepatkan tempoh pembaharuan kelulusan juru audit dan penyelesaian syarikat yang ketika ini mengambil masa secara purata 60 hari jadi terdapat penjimatan sebanyak 28 hari manakala tempoh kelulusan baharu juru audit dan penyelesaian syarikat yang ketika ini mengambil masa 71 hari. Seterusnya, pembangunan piawaian perkawanan Islam. Peranan Jabatan Akauntan Negara sebagai penyedia perkhidmatan perkawanan Kerajaan Persekutuan perlu diperkemaskan. Justru itu, bagi memastikan perkhidmatan Jabatan Akauntan Negara Malaysia memenuhi kehendak semua pelanggan dan stakeholders, Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menggubal piawaian perkawanan Islam khususnya untuk wakaf, zakat dan Baitumal. Satu sesi perbincangan secara fokus dengan pihak yang berkaitan telah diadakan pada bulan Julai 2015 bagi membincangkan keperluan satu piawaian perkawanan Islam digubal bagi menyeragamkan pelaporan kewangan untuk wakaf, zakat dan Baitumal antar negeri di Malaysia. Bagi tujuan mengenal pasti elemen-elemen yang diperlukan dalam penggubalan piawaian ini, 3 kumpulan penyelidik telah dilantik untuk mengkaji keperluan bagi membantu penggubalan piawaian perkawanan Islam. Jabatan Angkatan Negara Malaysia mensasarkan sekurang-kurangnya 4 draft piawaian dapat disediakan dalam tahun 2016. Jadi bersama-sama kita berdoa agar proses penggubalan piawaian perkawanan Islam ini berjalan dengan lancar dan seterusnya dapat digunakan pakai sebagai panduan dalam kita memperkawanankan dan menguruskan urusan-urusan perkawanan Islam khususnya bagi zakat, wakaf dan Baitumal. Yang seterusnya indeks penarapan bintang SSR oleh mampu. Sebagaimana yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang maklum, pihak mampu telah menjalankan penilaian indeks SSR tahun 2015 yang lalu. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pegawai yang terlibat kerana telah memberi komitmen serta kerjasama sepenuhnya sepanjang penilaian dijalankan, dan saya berharap bagi tahun 2015 JAN akan dapat memperolehi atau mengekalkan pencapaian 5 bintang seperti mana yang telah diperolehi dalam tahun 2010 dan 2012. Bermula pada tahun 2015 lalu, penilaian indeks SR telah dijalankan tidak memfokuskan semata-mata kepada pematuhan dan pencapaian, tetapi lebih berfokus kepada program transformasi dan inovasi melibatkan perkhidmatan teras jabatan. Elemen libat urus dengan pelanggan juga diambil kira libat urus berpeluang kepada pelanggan dan stakeholder bersama-sama dengan jabatan berintegrasi bagi memberi idea sebagai pencetus kepada penghasilan program
transformasi dan inovasi jabatan. Justru itu, presiden awal perlu kita lakukan untuk penilaian indeks SSR bagi tahun 2016 bagi memastikan program transformasi dan inovasi yang ingin kita cadangkan mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak mampu. Semua bahagian dan juga negeri dan cawangan perlu merancang untuk mengadakan program transformasi dan inovasi yang melibatkan perkhidmatan teras JAN bagi memastikan JAN tidak ketandusan program untuk kita cadangkan kepada penilai indeks SSR pada setiap tahun. Mengenai EXA atau Persijilian Ekosistem Kondusif Sektor Awam yang dulunya 5S, pihak JAN Ibu Pejabat masih dalam usaha untuk mendapatkan penyesilan EXA daripada pihak mampu Jabatan Perdana Menteri. Usaha bagi mendapatkan penyesilan EXA ini telah dimulai pada bulan Oktober 2014 bagi menggantikan pensijilan 5S yang sebelum ini dinilai oleh pihak MPC. Warga JAN perlu terus komited mengekalkan momentum bagi memastikan persekitaran kerja menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh EXA. Untuk melayakkan sesebuah jabatan mendapat pensijilan EXA, markah yang perlu diperolehi semasa penilaian dilakukan oleh pihak mampu adalah sekurang-kurangnya sebanyak 80%. Oleh itu, semua pihak, semua warga JAN perlu menggabungkan tenaga, bekerjasama dan memberi sokongan padu dalam memastikan Jabatan Jabatan Negara Malaysia diberi pensijilan EXA dalam tahun 2016 ini. Selain mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan berimej korporat, pensijilan EXA juga merupakan antara elemen yang dinilai dalam penilaian indeks SSR yang dijalankan secara tahunan oleh pihak mampu. Seterusnya, saya ingin menyentuh mengenai pengurusan perbelanjaan jabatan, kewangan dan perolehan. Prestasi perbelanjaan mengurus JAN bagi tahun 2015 mencapai 96.93% daripada peruntukan yang disediakan sebanyak 211.8 juta, sementara perbelanjaan pembangunan pencapaiannya sebanyak 93.5% dari peruntukan sebanyak 76.07 juta. Saya berharap semua pengarah bahagian selaku ketua aktiviti memainkan peranan untuk meningkatkan prestasi pengurusan perbelanjaan supaya Jabatan Akademen Negara Malaysia dapat mencapai prestasi yang memberangsangkan dan dapat membuat perbelanjaan seperti yang telah dirancangkan di dalam bajet 2016. Untuk tahun 2016, Jabatan Akademen Negara telah diperuntukkan belanja mengurus sebanyak 227.411 juta, manakala perbelanjaan pembangunan sebanyak 90.642 juta. Bagi memastikan pengurusan pendanaan yang berkesan, semua pihak yang terlibat adalah membuat perancangan perbelanjaan berdasarkan keutamaan bagi memastikan peruntukan yang disediakan mencukupi dan juga tidak berlaku shortfall, dan merancang perbelanjaan dengan teliti mengambil kira keberkesanan outcome yang akan dihasilkan dan mengelakkan berlakunya pembayaran. Seperti mana yang saya sebut tadi, pada tahun ini kedudukan kewangan negara kita agak ketat, jadi kita hendaklah memastikan value for money setiap perbelanjaan yang kita lakukan. Bagi pengurusan bayaran, perhatian
lebih serius hendaklah diberikan ke atas pemantauan bil-bil yang perlu dibayar dalam tempoh 14 hari bagi mengelak masalah kelewatan bayaran yang disebabkan oleh kesilapan mengunci masuk tarikh yang tepat. Untuk makluman bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dan semua warga Jan, pada pemantauan kita setiap pengusaha dan kita dapati kebanyakan kelewatan yang berlaku adalah kesilapan mengunci masuk tarikh. Perkara yang kecil tetapi ia memberi gambaran yang kurang elok kepada pencapaian jabatan. Jadi berhati-hatilah semasa kita mengunci masuk bil-bil tarikh dan sebagainya masa kita penyediaan baucer bayaran tersebut. Prestasi pelaksanaan perancangan perolehan bagi tahun 2015 hanya mencapai 61%, iaitu 22 daripada jumlah rancangan sebanyak 36 telah dapat dicapai. Sebagai itu, semua bahagian negeri dan cawangan hendaklah membuat perancangan perolehan yang lebih teratur supaya pengurusan perolehan dalam tahun 2016 lebih efisien dan lebih efektif. Dalam usaha untuk mencapai pengurusan kewangan tahun 2016, saya berharap BIPOP akan merancang pelaksanaan bajet 2000 yang melibatkan cawangan dan negeri dengan lebih efisien, lebih mantap, dan anggaran keperluan bajet bagi tahun 2017 juga turut dirancang supaya kita dapat menyediakan satu bajet 2017 yang lebih baik, yang dapat memenuhi keperluan-keperluan Jan bagi tahun 2017. Jadi pemantapan penyediaan program untuk penyediaan bajet ini saya harap dapat kita mulakan lebih awal, seawal bulan Februari atau Mac, supaya kita dapat mengambil kira semua aspek dalam penyediaan bajet 2017 nanti. Seterusnya bagi tempoh bayaran perkawanan terimaan dan bayaran EFT. Bayaran yang digunakan dalam tempoh 4 hari kalender adalah KPI bagi Akatan Negara Malaysia. Ini semua tahu Trend pencapaian prosesan baucer bayaran oleh pejabat perkawanan adalah 99% dan ke atas. Semakan semula KPI pejabat perkawanan telah dibuat dan BIPOP telah mencadangkan agar KPI dinaikkan kepada 90%, daripada 95% kepada 98% berdasarkan pencapaian cemerlang pembayaran oleh pejabat perkawanan selama 3 tahun berturut-turut. Terimaan juga diakankan dalam tempoh 3 hari kalender juga merupakan KPI bagi Akatan Negara Malaysia. Trend pencapaian prosesan terimaan yang diperekonkan oleh pejabat perkawanan adalah 99% ke atas. Semakan semula KPI pejabat perkawanan yang dibuat oleh BIPOP adalah dinaikkan daripada 90% kepada 98% berdasarkan pencapaian cemerlang terimaan diperekonkan oleh pejabat perkawanan selama 3 tahun berturut-turut, iaitu tahun 2013 99.83%, tahun 2014 99.89% dan sehingga November 2015 99.88%. Tahniahlah kita ucapkan kepada semua warga Jan dan semua warga perkhidmatan perkawanan dan juga bahagian-bahagian yang telah menunjukkan pencapaian cemerlang dalam prosesan terimaan bayaran. Begitu juga dengan pencapaian EFT, pembayaran melalui EFT dan cek oleh pejabat perkawanan. Trend menunjukkan pencapaian telah mencapai melebihi 99%.
BPOP juga telah mencadangkan KPI baru iaitu 90%. Daripada yang asal 95% dinaikkan kepada 99% pembayaran melalui EFT. Selain daripada itu, BPOP juga dengan kerjasama 5 cawangan JN iaitu Jangan Negeri Pulau Pinang, Kelantan, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak yang mewakili 5 zon telah melaksanakan projek kajian kes isu pejabat, isu pejabat keperakaunan seperti berikut, iaitu bagi zon utara kajian kes adalah akaun transit. Zon timur pembayaran di bawah AP 96A. Zon selatan isu bayaran pukal selain waran udara pukal. Zon Sabah penggantian cek atau efektif terbatal, dan zon Sarawak isu bayaran waran udara pukal. Tujuan pelaksanaan kajian ini adalah untuk membantu menyelesaikan isu-isu operasi yang dihadapi oleh dalam tugasan harian, dan diharapkan BPOP akan terus menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan di semua pejabat perakaunan, dan saya berharap projek ini dapat diselesaikan seawal mungkin seperti dalam bulan Mac 2016. Seterusnya, BPOP dengan sesama bahagian-bahagian BPA, BPTM, BOPA dan lain-lain bahagian 8 bahagian akaun di kementerian telah melaksanakan penyediaan manual prosedur kerja atau MPK bagi satu sistem 1JF MAS. Penyediaan MPK ini dijangka siap pada bulan April 2016 sebagai persediaan dan panduan kepada semua pejabat perakaunan sebelum kita melaksanakan sistem 1JF MAS pada 1 Januari 2017 kelak. Di dalam penyediaan MPK ini, BPOP dengan kerjasama 12 bahagian akaun kementerian dan 5 Jabatan Ekonomi Negara Malaysia Negeri telah melaksanakan projek penyediaan semak bayaran pejabat perakaunan bertujuan untuk menyeragamkan kaedah penyemakan bayaran di semua pejabat perakaunan, dan projek ini juga dijangka akan disiapkan menjelang April tahun 2015 sebagai panduan kepada semua pejabat perakaunan dan juga PTG. Seterusnya, program pembinaan pasukan cemerlang operasi perakaunan bagi pejabat-pejabat negeri dan cawangan. BPOP juga merancang untuk mengadakan program pembinaan pasukan cemerlang BPOP dan pengarah cawangan negeri, penyiar negeri cawangan yang dijangkakan pada bulan Mac 2016. Program yang julung kalinya ini diadakan bertujuan mewujudkan semangat kerjasama berpasukan, penerapan nilai-nilai spesial serta usaha untuk memantapkan jati diri pada pegawai. Saya berharap dengan struktur baru di pejabat perakaunan negeri dan cawangan akan menjadikan peranan Jabatan Ekonomi Negara Malaysia terus diperkasakan dari masa ke semasa, dan pelanggan dan PTG harus mendapat nasihatnya betul dan berkualiti demi kecemerlangan setiap kementerian yang dinaunginya. Saya percaya BPOP akan mempunyai mekanisme yang standard yang digunakan pakai di seluruh Malaysia, seluruh negara. Untuk itu, kita harus memastikan nasihat yang sama diberikan oleh setiap pejabat perakaunan dalam menangani sesuatu isu. Inilah selari dan kita mengkaji semula APK dan juga manual prosedur kerja supaya kita seragamkan keputusan dalam satu isu yang kita hadapi sama oleh pejabat perakaunan ataupun oleh isu di PTJ.
Seterusnya, dalam tahun 2016, mesyuarat pengarah dan ketua akaunten atau BK dan juga pengarah negeri cawangan dijadualkan untuk dilaksanakan 4 kali setahun. Isu-isu operasi dibincangkan serta usaha-usaha untuk mencari penyelesaian dan diseragamkan pelaksanaannya di peringkat semua pejabat perkawanan. Forum ini juga digunakan untuk menambah untuk pencamahan idea dan buah fikiran dan perkongsian ilmu serta pengalaman ahli-ahli mesyuarat. Dan kita rancangkan pada tahun ini kementerian, bagi kementerian akan dipilih 2 kementerian bagi akan dipilih menjadi tuan rumah, manakala 2 lagi akan dipilih pada cawangan dan juga negeri. Saya juga ingin menyentuh mengenai pengekalan prestasi 2015 melalui pengauditan yang komprehensif. Sahabat tahun kita menerima berbagai anugerah di peringkat kementerian ataupun kerajaan. Ini adalah satu pengiktirafan yang sangat bermakna kepada warga JAN. Untuk mengekalkan prestasi ini bukanlah satu perkara yang mudah. Kepekaan terhadap sesuatu isu, terutama isu semasa dan penambahbaikan harus sentiasa diamalkan. Dalam memastikan perkara ini berjalan dengan baik, bahagian pengusaha audit dalam diberi tanggungjawab untuk terus menjalankan pengauditan yang lebih komprehensif dan membawa value added terhadap apa juga program pengauditan yang dilaksanakan. Pengauditan bukanlah bertujuan untuk mencari salah ataupun ketidakpatuhan sesebuah organisasi atau individu semata-mata, tetapi sebaliknya ianya adalah satu proses yang diperlukan oleh organisasi untuk mencari penyelesaian permasalahan atau penambahbaikan kepada proses atau sistem yang sedia ada. Kita tidak boleh terus selesa dengan perkara yang sama setiap tahun, tetapi sebaliknya kita harus sentiasa mempunyai paradigma kehadapan bersaing dengan organisasi-organisasi yang cemerlang. Terimalah kehadiran auditor dengan perasaan terbuka yang bertujuan membantu organisasi kita untuk terus cemerlang di masa hadapan. Saya juga ingin menyentuh mengenai program pengusahaan wang tak dituntut. Bilangan program pemeriksaan ke atas syarikat firma bagi menentukan kepatuhan kepada Akta Wang Tak Dituntut 1965 merupakan salah satu KPI bagi Akademi Negara Malaysia dan KPI Timbalan-Timbalan Akademi Negara. Pada tahun 2016, bilangan program yang pemeriksaan telah ditetapkan sebanyak 2,320 merangkumi syarikat firma di seluruh negeri. Saya berharap agar semua pejabat pendaftar wang tak dituntut dapat melaksanakan program pemeriksaan ini mengikut KPI yang telah ditetapkan bagi negeri masing-masing. Untuk tahun 2016, setiap pejabat pendaftar wang tak dituntut dikehendaki melaksanakan 12 program, iaitu 12 program yang keseluruhannya menjadi 156 program keseluruhannya. Program-program ini harus dijalankan dengan lebih menarik dan kreatif agar dapat menarik minat peserta untuk menyertainya. Sebagai contoh, boleh diadakan bersekali dengan hari bertemu pelanggan atau kerjasama